Baik, sahabat Nabi ialah seseorang. InsyaAllah pada hari ini kita nak belajar tajuk dalam bidang sirah, iaitu Nabi Muhammad, sahabat sejati. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan sahabat Nabi? Sahabat Nabi ialah seseorang yang telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman dengan baginda serta mati dalam Islam. Antara insan ataupun sahabat Nabi yang terpilih untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hebatnya Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat, dia memberikan gelaran-gelaran yang baik kepada sahabat baginda. Dan Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq kerana beliau sentiasa membenarkan apa yang Nabi lakukan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat yang terawal memeluk Islam. Yang paling penting, Abu Bakar As-Siddiq ini sentiasa berada di sisi Nabi, sehingga kan beliau menemani Nabi untuk berhijrah. Ketika berhijrah, beliau antara tokoh yang menemani Nabi berhijrah ke Madinah. Tapi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan orang yang memegang tampuk kepimpinan Islam yang pertama, iaitu menjadi khalifah Islam yang pertama di kerajaan Islam waktu itu. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 13 Hijrah. Kita beralih kepada tokoh yang kedua adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini merupakan hamba yang bekerja dengan tuannya, iaitu Umayyah bin Khalaf. Bilal bin Rabah merupakan muazzin yang pertama untuk Rasulullah SAW. Apa itu muazzin? Muazzin merupakan orang yang melaungkan azan. Sebab itu sekarang ni orang akan panggil Tok Bilal, sebab berdasarkan nama Bilal bin Rabah, sahabat Nabi ni. Siapa Bilal itu? Yang azan di masjid kita akan panggil Bilal. Betul tak? Kemudian beliau merupakan hamba yang terawal memeluk Islam. Akan tetapi sebab beliau hamba, jadi tuannya itu tidak suka kepada Bilal bin Rabah memeluk agama Islam. Maka tuannya menjemur Bilal bin Rabah di padang pasir dan diletakkan batu di atas dadanya. Sehingga begitu sekali umat Islam pada zaman dahulu diseksa, dan betapa teguhnya iman mereka untuk mempertahankan akidah hanya untuk agama kita. Beliau juga pernah menyertai Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, dan beliau meninggal dunia pada tahun 20 Hijrah. Baik, kemudian kita tengok kepada tokoh selepas itu, iaitu Sumayyah binti Khayyat. Pernah dengar lagunya? Boleh tengok di YouTube, type Hijaz Sumayyah. Baik, Sumayyah sekeluarga merupakan antara individu yang terawal memeluk agama Islam di Mekah. Sumayyah juga merupakan hamba, termasuk sekeluarganya, iaitu suaminya Yasir dan Ammar bin Yasir. Sumayyah binti Khayyat merupakan wanita pertama dalam Islam yang mati syahid. Di mana mati syahid yang bermaksud orang itu umat Islam yang maut atau mati ketika berperang atau berjuang di jalan Allah.
untuk membela kebenaran dengan ikhlas bagi menegakkan agama Allah. Dan itu merupakan salah satu, orang kata, cita-cita kita. Bila kita mati, pastikan kita mati dalam iman, mati syahid, mati memperjuangkan Islam. Beliau juga merupakan ibu kepada Ammar bin Yasir. Beliau dan suaminya Yasir bin Amir dibunuh dengan kejam dan diseksa dan dijemur di padang pasir, di padang pasir yang panas tu. Beliau meninggal dunia tahun sebelum hijrah. Kita beralih kepada sahabat yang terakhir, iaitu Ali bin Abi Talib. Sedikit fakta yang menarik, bapa Saidina Ali iaitu Abu Talib adalah pembesar puak Quraisy dan merupakan juga bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib merupakan sepupu dan menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Ali telah mengahwini anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Fatimah. Ali juga merupakan kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Dan selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ali merupakan khalifah Islam yang keempat. Tadi Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama. Yang kedua adalah Umar Al-Khattab. Yang ketiga Uthman bin Affan. Dan yang keempat iaitu Ali bin Abi Talib. Beliau juga merupakan seorang panglima yang gagah ketika berperang dan telah meninggal dunia pada tahun 40 Hijrah. Baik, mari kita sama-sama membaca sedikit kisah, iaitu bagaimana Nabi Muhammad SAW melayan ataupun berakhlak baik dengan sahabatnya. Mari kita sama-sama akhlak Nabi Muhammad SAW dalam bersahabat. Pada suatu ketika, Abu Hurairah sangat lapar. Rasulullah SAW mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah SAW juga meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat yang lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah SAW meminum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Baik, berdasarkan daripada kisah yang kita baca tadi, kita dapat tahu bahawa Nabi Muhammad SAW sangat memahami para sahabat baginda. Bagaimana Nabi sangat prihatin terhadap sahabat-sahabat mereka, sehingga kan Nabi mengutamakan sahabat mereka daripada diri sendiri. Dan yang paling penting, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat merendah diri dalam kalangan sahabat-sahabat baginda. Bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bersahabat? Kita tengok kepada kisah yang pertama. Nabi Muhammad menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit. Maka kita sebagai sahabat, kita ada kawan, kita ada rakan-rakan. Jika rakan-rakan kita sakit ataupun ditimpa bencana, maka kita berusaha untuk menziarahi mereka. Baik, yang kedua, Nabi Muhammad membantu menanam pokok kurma untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi. Bagaimana kita nak mencontohi adalah kita kena membiasai ataupun melazimi untuk membantu rakan-rakan kita dalam kesusahan. Ini salah ni, menzalimi. Saya tak edit lah. Maksudnya kita kena membiasakan untuk kita membantu rakan-rakan kita dalam kesusahan, terutama sekali dalam musim pandemik ini, di mana banyak ahli keluarga yang kehilangan kerja. Maka kita sebagai jiran yang prihatin, kita harus ambil berat kepada mereka yang memerlukan sahaja.
betapa mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil Saidina Abu Bakar dengan panggilan yang mulia. Maka kita sebagai seorang sahabat yang baik, jangan panggil rakan kita dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Tengok sedikit kekurangan orang itu, panggil orang ni. Dia panggil, oi, hijau, biru, panggil ni coklat, panggil ayam, panggil itik. Elakkan memanggil kawan-kawan kita dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Yang paling teruk adalah bila kita menyamakan rakan-rakan kita dengan haiwan. Itu adalah satu perkara yang kita kena elakkan. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri memanggil sahabatnya dengan gelaran yang baik. Kemudian kita lihat kisah yang keempat. Al-Hubab bin Munzir menasihati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar agar menukar tapak peperangan. Benda ini yang paling penting sebenarnya dalam kehidupan kita, di mana kita bersedia untuk menerima segala teguran, nasihat daripada kawan-kawan. Ini tidak, kita nak tegur orang, tegur, kamu jangan buat macam ni, jangan buat macam ni, jangan buat, tak baik, tak bagus. Dan bila waktunya kawan-kawan kita tegur, Akmal, siapa yang marah? Aku bukannya marah, nasihat. Jadi kita ni enggan menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan kita. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima nasihat dengan hati yang terbuka. Baik, kita nak sampai kepada rumusannya. Rumusannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik contoh dalam bersahabat. Dan adab bersahabat ni kita perlu hayati dalam kehidupan kita. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.